Okey, kita bincang homework minggu lepas. Ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Apa-apa boleh respon dengan buka mic atau dekat chat. Selesaikan ketaksamaan linear yang berikut. Okey. Kita cuba tengok contoh dulu. P tambah 3 lebih besar daripada 8. Okey. P tambah 3 lebih besar daripada 8. So, apa yang kita buat dulu? P dengan 3 tu, P dengan 3 tu dia tambahkan. So, saya kata tambah 3 ni awak kena pindah. 8 jadi tolak 3. So, bila P tambah 3 lebih besar daripada 8, so P awak pindahkan 3 ni ke kanan, dia jadi 8 tolak 3. So, syarat simbol bertukar ialah bila darab nombor negatif, bahagi nombor negatif dengan dibahagi oleh nombor positif. Okey, syarat simbol bertukar. So, kalau tolak, tak payah tukar. Salin jawapan yang betul. P lebih besar daripada 8 tolak 3. So, P lebih besar daripada 8 tolak 3, 5. So, sama kan? Ni cara saya kata pindah. Okey, pindah. Ataupun kalau ikut contoh, dia kata sini tambah 3. Sini tambah 3 kan. So, bila kita nak hapuskan 3, kita nak bagi tinggal P je. Kita nak hapuskan 3 kan. So, kita kena tolak 3. Tambah 3, kena tolak 3. Barulah dia dapat kosong. Betul tak? Barulah yang ni dia jadi kosong. So, jadi P tambah kosong, P lah. P tambah kosong, P. So, bila tambah 3 tolak 3, jadi 8 pun tolak 3. Bila belah kiri tolak, belah kanan pun tolak. So, 8 tolak 3, 5. Dua cara lah. Okey, sama juga. Kita tengok contoh B. Contoh B, negatif 8X lebih besar daripada negatif 24. Okey, negatif 8X lebih besar daripada negatif 24. So, X ni dengan negatif 8, dia darab kan? Dia darab. Jadi, kalau kita nak hapuskan negatif 8 supaya jadi X sahaja, nak hapuskan negatif 8, bila darab kita bahagi negatif 8. Bahagi negatif 8. So, apabila belah kiri bahagi, belah kanan pun bahagi. Negatif 24 bahagi negatif 8. So, X kecil daripada 3. Okey, tukar simbol mula daripada sini. Mula daripada dia bahagi dengan nombor negatif. Bahagi nombor negatif kita tukar. So, bahagi, tukar simbol kat sini. So, X lebih kecil daripada 3. Sama je dengan apa yang saya ajar tu. Negatif 8X lebih besar daripada negatif 24 kan. So, saya kata X ni dia darab. So, negatif 8 kena pindah. Jadi, X sahaja negatif 28 bahagi negatif 8. Bahagi negatif. So, kena tukar simbol. X kecil daripada 3. So, samalah. Okay, awak tengok hubungan nombor tu dengan X. Dia nak apa? Dia jadi apa? Kalau darab, so tukar jadi bahagi. Kalau tambah, jadi tolak. Okay, C. Okay, C ni, kita nak tahu Y kan. Last kali kena Y kan. Okay, faham ya, Arisa? Kita nak tahu Y. Y ni, dia darab dengan 2. Lepas tu tolak 6. Y darab 2, lepas tu tolak 6. Jadi, kita buat yang belakang dulu. Tolak 6 tu, kita nak hapuskan tolak 6. Tolak 6, jadi kalau kita nak hapuskan dia jadi kosong, so negatif 6 tambah 6.
Negatif 6 tambah 6 jadi kosong kan. So, kita senang kita bawa ke sini. Kalau tolak jadi tambah. Negatif 10 tambah 6. Jadi, negatif 10 tambah 6, negatif 4. Saya tulis balik. 2Y tolak 6 kecil daripada 10 kan. So, Y ni dia darab 2 tolak 6. Darab 2 tolak 6. So, kita pindah yang belakang dulu. Tolak 6 dulu. Jangan pindahkan 2. Pindahkan negatif 6 dulu. So, negatif 6 bila pindah, kita jadi tambahlah. 10 tambah 6. Jadi, negatif. Jadi negatif 4. Samalah. Kan? Lepas tu 2Y ni, 2Y dia darab. Jadi, bila kita nak hapuskan dia, kita bahagi 2. Jadi, kita, kalau senang faham, bila kita pindah, kita bahagi 2 juga. Pindah bahagi 2 juga. Negatif 4 bahagi 2. So, Y kecil daripada negatif 2. Dia bahagi nombor positif kan. Bahagi nombor positif. So, tak payah tukar lah. Tak payah tukar. Okay. Okay, tengok kepada 1. Nombor 1. K tambah 7 kecil daripada negatif 1. So, kita kena pindahkan tambah 7 dulu. Tambah 7 dulu. Jadi nak pindah macam mana? Nak pindah jadi apa? Okay. So, 7 tu kita nak jadikan dia kosong. Tambah 7 kan nak jadi dia kosong. 7 mesti tolak 7. 7 tolak 7 jadi kosong kan? So, kita pun K sini pun jadi negatif 1 tolak 7. K kecil daripada negatif 8. Sama jawapan. Dia kita tolak 7 kan? Tak perlu tukar simbol lah tolak. Okay, tak perlu tukar simbol. Okay, boleh nombor 1. Senang kan? Nombor 1 ni. Okay, nombor 2. Nombor 2 pun senang. Okay. M tolak 5 kecil daripada 2. M tolak 5 kecil daripada 2. So, kita M tolak 5 ni dulu. So, kalau tolak 5, kita nak hapuskan dia. Tolak 5 tambah 5. Kan? Tolak 5 tambah 5. Baru jadi kosong. Kalau tolak 5 tolak 5, tak jadi kosong. Tak jadi kosong kan? Jadi negatif 10. Tolak 5 tolak 5, negatif 10. Kalau negatif 5 darab 5, negatif 25. Negatif 5 bahagi 5, negatif 1. So, kita pilih yang jadi kosong. Tolak 5 tambah 5. So, bila M 2 ni kena tambah dengan 5. Tambah 5 tak payah tukar simbol lah kat sini. Jadi, M kecil daripada atau sama dengan 7. Okay, salin jawapan ya. Nombor 3. Nombor 3 senang juga kan? Okay. P tolak 9 kecil daripada negatif 4. So, kita nak pindahkan tolak 9 dulu. Tolak 9. Nak pindahkan tolak 9 tu. So, tolak 9 tambah 9 lah baru jadi kosong. Kan? Tolak 9 tambah 9 lah jadi kosong. So, bila tolak 9 ni, negatif 4, kita kena tambah dengan 9. P kecil daripada negatif 4 tambah 9, 5. So, tambah 9 tak perlu tukar simbol. So, sama je lah. Alright. 1, 2, 3. Ada soalan? Jangan masuk. Jangan, Maria. Nombor 1, 2, 3 tak ada soalan ya? Okay. Nombor 4.
5H kecil daripada negatif 45. 5H kecil daripada negatif 45. So dekat sini nombor 4 ni dia buat apa? H tu dia buat apa dengan 5? Adakah H tambah 5? Adakah 5 tambah H? Macam mana? Kalau nampak macam ni, kalau dia dekat nombor, dia tak ada simbol apa-apa dekat sini, 2H ke 5H ke, so bermaksud dia tu darab. Okay, darab. Kena ingatlah. Okay, 5 tu dia darab dengan H. Jadi, bila darab, kalau darab, adakah 5 tambah 5 jadi kosong? Tak boleh. Kos 10. 5 tolak 5. Okay, 5 tolak 5 tak boleh lah. Sekarang ni dia darab. Okay, dia darab. Jadi, kalau kita nak apa ni, nak bagi ada H, kalau kita tolak 5, jadi kosong. Kalau contohlah 5 kan, awak tolak 5 darab dengan H. So dia tak jadi H. Kosong darab H. Kosong darab H dah jadi kosong. Awak tekan kosong darab 1, kosong darab 3, kosong darab 10, kosong darab H. Semua kosong darab apa-apa mesti dapat kosong. So tak boleh tolak lah. Tak boleh tolak. Dia kena bahagi 5 bahagi 5 baru dapat 1. So bila 5 bahagi 5, H tu bahagi, dia dapat 1 H. 1 darab H. 1 darab H tu H lah. 1 darab H tu dapat H. So dia jadilah H sama kecil daripada negatif 45. Okey, tak dibahagi. So bahagi 5. So H kecil daripada negatif 9. Okey. Kalau sebelum ni saya ajar 5 darab H. 5 ni dia darab kan. Bila pindah kena bahagi. Sama je lah. Ikut awak nak guna konsep yang mana. Okey. Okey, nombor 5 negatif 3Z. Okey, negatif 3Z ni pun dia darab. Negatif 3 darab Z. Darab. Okey, darab. So negatif 3 darab Z. Jadi negatif Z lah. Okay, Z. Z tu, lepas tu negatif 3 tu didarab kan. So kena bahagi. Bahagi. 36 bahagi negatif 3. Kejap. Bahagi nombor negatif. Okay, untuk nombor 6 memang agak ramai yang salah jugalah. Okay, sekejap.
Okey, nombor 6 ya. Suara saya dengar? Okey, nombor 6 ni, negatif 14 kecil daripada negatif 2R. Okey. So, R tu sekarang ni dia belah kanan kan. Jadi, awak ingat tak kalau kita kalau contohlah 2 kecil daripada 3. 2 kecil daripada 3. So macam mana saya nak letak 3 belah kiri, 2 belah kanan? 2 kecil daripada 3 kan. So 3 jadi apa dengan 2? Tiga jadi apa dengan 2? Anyone? Besar daripada. Okey. So 2 kecil daripada 3. Jadi 3 tu dia akan jadi lebih besar daripada 2 kan. Jadi sama juga dengan yang ni Wak. Kalau negatif 14 kecil daripada negatif 2R, kiranya negatif 2R besar daripada negatif 14. Tak perlu ada sama dengan, Kita just tukar anak panah dia je. Kecil tukar pada besar. Okey. Okey, lepas tu negatif 2 tu dia darab dengan R. Betul tak? Negatif 2 ni darab dengan R. So kalau kita nak tahu R, negatif 14 ni kena bahagi negatif 2. Kalau darab, dia jadi kena bahagi. Okey, bahagi nombor negatif. Simbol kena tukar tak? Bahagi negatif. Simbol tukar ke tak? Siapa yang jawab, okey, siapa yang interact dengan saya doakan dia dapat A exam akhir tahun. Okey, Afiq. Kalau bahagi nombor negatif, kita kena tukar. Bahagi nombor negatif, kita kena tukar. Alright, bagus Afiq. Tak apa, salah. Yang penting kena cuba. Kita kena tukar. Bahagi nombor negatif kena tukar. So, negatif 14 bahagi negatif 2. Plus. Plus berapa? Plus 2. Plus 2. Plus 2 je. Dah 2. 14 bagi 2. Dia kata 14 bagi 2. Yelah, 14 bagi 2. Dapat berapa? Plus 7. Plus Minus 7. 7. Okey. So 7 lah kan? Okey, kecil daripada R kecil daripada 7. Okey. Faham nombor 6? Ni kalau negatif 2R tu maksudnya kita pindah tu kita tukar yang ni je lah. Tukar yang ni. Okey, nombor 7. Okey, W per 4. Sekarang ni dia per 4 kan. W tu dengan 4 dia per 4. Dia bahagi 4. Jadi kalau bahagi nak hilangkan 4 tu, so kita kena darab lah. 4 darab dengan 4 darab dengan W per 4. So bermaksud kita potong 2 ni. Di sini atas kan, sini bawah. Ni 4 per 1. So 4 dekat atas, dia bahagi dengan 4 dekat bawah. So dapat 1, hilang lah kiranya kan. Sebab itulah bila kita pindah 4 tu, dia jadi darab.
So W lebih besar daripada 24. Darab nombor positif. Tak perlu tukar simbol. Tak perlu tukar simbol. Okey. Settle nombor 7. Nombor 8. Negatif Y per 3 kecil daripada 5. So yang ni pun Y kan? Y. Sekarang ni Y. Okey, negatif tu, untuk negatif tak kisah awak nak letak dia dekat atas ke, nak letak dia dekat bawah tu tak kisah. Selalunya orang letak atas. Tapi kalau nak letak bawah pun tak ada masalah. Okey, sama je. Y bahagi negatif 3 dengan negatif Y per 3. Okay. So benda ni sama. Benda yang sama juga. Jadi kalau kita letak bawah lah, kita pilih yang ni lah kan. So Y per negatif 3 kecil daripada 5. Jadi kita nak Y sahaja. Sekarang ni dia bahagi negatif 3 kan. So kita pindah jadi apa? Kalau bahagi negatif 3, pindah jadi sebelah kanan jadi apa? Jadi apa? Okay, darab, betul. 5 darab, dan darab dengan berapa? Darab 3 ke darab negatif 3? Darab 3. Negatif 3. Okey, darab negatif 3. Okey. Okey, saya buat negatif 3 dululah. 5 darab negatif 3. So, Y tu dia seorang-seorang je lah kan. Jadi, Y kecil daripada 5 darab negatif 3. Ada negatif lah, negatif 15. So, jawapan dia, sekejap. Okey, darab nombor negatif. Simbol kena tukar. Darab nombor negatif, simbol kena tukar. Jadi jawapan dia Y lebih besar atau sama dengan negatif 15. So, okay, kalau tadi kan, dia ada dua kata 3 saja, positif 3 kan. Okay, boleh. Boleh. Kiranya saya sambung kat sini. Y per negatif 3 kecil daripada 5 kan. So, kecil daripada 5 tu nak darab dengan 3 sahaja. Okay. Tapi negatif tu kat mana? Negatif tu awak letaklah dekat sini. Masih lagi ada negatif. Masih lagi ada negatif lah. 15 kan. 5 darab 3, 15. So, Y ni. Okay, sekarang ni negatif Y pun kena tinggal sebagai Y sahaja. Jadi, bila negatif Y, kita bahagi dengan negatif 1. Bahagi nombor negatif. Simbol tukar tak? Bahagi negatif, simbol tukar ke tak? Ni dah ada jawapan kat sini dah. Tak. Tukarlah. Okay, nombor 8, settle. Y lebih besar daripada negatif 15. Okay, nombor 9. Okay, ni pun sama. Okay, sama ada awak nak tukar K sebelah kiri ke K tu pergi sebelah kiri ataupun awak tukar hujung sekali. Macam tadi kan. Okay, saya tunjuk yang tadi. Nombor 6 tadi kan. Okay, nombor 6 tadi kita tukar negatif 2R ke sebelah kiri kan. Okay, boleh.
Boleh juga macam ni. So nombor 9 ni kalau awak nak pindah K per 2 sebelah kiri, negatif 10 ke sebelah kanan, K boleh. Ataupun awak tukar hujung nanti. Tukar waktu hujung nanti. Last kali nanti baru kita tukar. Kiranya kita buat K sekarang ni K per 2. K bahagi 2 kan. So kita nak tinggalkan K sahaja. Anggaplah K duduk belah kiri kan. So K per 2 tu bahagi 2. So kita nak hapuskan 2 tu jadi darab lah. Darab. So negatif 10 darab dengan 2. Okey, negatif 10 darab dengan 2. Okey, darab nombor positif ni. Simbol tukar ke tak? Darab nombor positif. Simbol tukar ke tak? Tukar. Okey. Tukar. Sekejap. Darab nombor positif. Tak ingat lagi tu. Okey, pergi balik dalam grup kita. Hari tu ada kita dah tulis kan? 3 syarat kalau simbol tukar. Apa dia? Apa 3 syarat yang bila simbol tukar tu? Apa dia? Simbol tukar waktu bila? Tengok balik dalam grup kita tu. Group discussion. So sekarang ni, darab nombor positif. Simbol tukar tak? Simbol tukar ke tak tukar? Bukhari? Alex? Tukar. Tukar ke? Maksudnya, K tu jadi macam ni. Tak boleh tukar sebab dia darab nombor positif. Negatif 10 ni dia darab dengan 2. Tak perlu tukar. Tak perlu tukar. Tak perlu tukar. Okey, so negatif 10 darab 2. Negatif 20. So dengan K, so samalah. Okey, so lepas tu akhir sekali kita nak pindahkan K sebelah kiri. So barulah kita tukar. So ada 2 lah jalan kira. Kalau kita nak letak K dulu, nak selesaikan K dulu, baru kita tukar. Ataupun kita tukar tempat dulu, baru kita selesaikan. Tak kisahlah mana-mana. So jawapan akan dapat yang sama juga. Okey, faham? Faham. Okey, sekarang ni tulis balik dalam chat ni. Apa 3 yang simbol tukar apabila apa? Okey. Bagus, Fatin. Simbol tukar apabila darab nombor negatif bahagi nombor negatif dibahagi oleh nombor positif. Alright. Kena ingat sampai bila-bila ni 3 ni.
Awak kena tulis. Kenapa saya suruh awak tulis? Sebab awak tulis, awak ingat. Biarlah orang lain dah tulis ke. Tapi awak tulis juga. Sebab bila awak tulis, awak akan ingat. Bila awak respon, awak akan ingat. Macam tu. Biarlah orang lain dah respon pun. Macam tu. Awak respon juga supaya awak boleh ingat sendiri apa yang awak respon. Okey, saya teruskan nombor 10. Okey, 2T tolak 5 besar daripada 7. Okey, besar atau sama dengan 7. So, 2T tolak 5. Okey, sekarang ni T tu, huruf T tu, dia ni darab dengan 2. 2T kan. So, dia darab 2 dulu. Lepas tu baru tolak 5. 2T tolak 5 kan. So, last kali tu maksudnya dia tolak 5 lah kan. Dia darab 2 tolak 5. So, kita kena pindahkan tolak 5 dulu. Pindahkan tolak 5 dulu. Jangan pindahkan 2. Jangan pindahkan 2. Buat yang tolak 5 ni dulu. So, tolak 5 ni, kita nak hapuskan 5 tu, of course lah. Negatif 5 tambah 5 baru jadi kosong kan. So, belah kanan ni awak kena tambah 5. 2T besar daripada tambah 5. Ni kan tambah kan. Tak payah tukar simbol lah. Jangan tukar simbol. Okay, so 2T 12. So T. T sekarang ni dia darab dengan 2. Dia darab dengan 2. So 12 kena bahagi dengan 2. So T lebih besar daripada 6. Okay, sekarang ni 12 dengan 2. 12 bahagi 2. 12 bahagi nombor positif. Okay, bahagi nombor. Tak perlu tukar simbol lah. Jangan tukar simbol. Nombor 11. Nombor 11 ni pun sama je. 3X tolak 6. So X tu didarab dengan 3. Lepas tu tolak 6. So kita kena buat yang tolak 6 dululah. Buat yang tolak 6 dulu. 3X tolak 6 tambah 6. Tambah 6 tak perlu tukar simbol. Salin balik. Negatif 15 tambah 6. Berapa? Negatif 15 tambah 6. Negatif 9. Betul eh? Betul kan? X negatif 9 bahagi dengan 3. Simbol bertukar ke tak? Bahagi 3. Simbol tukar ke tak tukar? Okay, tak perlu tukar lah. Okay, so dapat jawapan nombor 11. Nombor 12. 6 tolak 4Y lebih besar daripada negatif 18. Okay, so Y ni dia darab dengan 4 kan. Y, tengok Y dululah, walaupun dia duduk belakang, dia darab dengan 4 dulu kan.
So dia darab dengan 4. Dia darab dengan negatif 4. Lepas tu dia ni tambah 6. Dia tambah 6. Ni kan dia samalah dengan negatif 4y tambah 6. Sama je. Negatif 4y, ni 4y. 6 ni tambah 6 ni depan. Samalah. Okay, sama je. So, okay, tak apalah saya salin balik. Jadi kita ni, kita buang 6 dulu. Sebab y ni didarab dengan 4 dulu. Lepas tu baru darab 6. So, kita pindah yang belakang dulu. Tambah 6 dulu. Pindahkan tambah 6 tu. Tambah 6, so kena tolak 6. So, kena tolak 6. So, negatif 4y, negatif 18, tolak 6 lah. So, tolak 6 simbol tukar ke tak? Okey, tak tukar. Jangan tukarlah. Negatif 18 tolak 6. Negatif 18 tolak 6. Negatif 24. Okey. Thank you. So sekarang ni y darab dengan negatif 4 kan. Jadi kita bahagi dengan negatif 4 kan. Bahagi negatif 4. So simbol tukar ke tak? Bahagi negatif 4. Simbol tukar ke tak? Simbol tukar. Okey, kena tukarlah. Tukar terbalik. Okey, so y jawapan dia? Negatif 6. Okey, negatif ke? Negatif 24 bahagi negatif 4 tu. Negatif bahagi negatif. Positif lah. 6 je jawapan dia. Okey. Okey, ada soalan 12. Soalan homework ni. Kita nak teruskan topik kita hari ni. Masih lagi tajuk yang sama. Okey. So saya nak tunjukkan juga yang nombor 5 hari tu kan. Buat yang waktu kelas hari tu nombor 5. Cuba tengok balik jalan kira masing-masing nombor 5 tu. Dalam buku fokus yang soalan nombor 5 tu. Ni yang soalan nombor 5 ni. Ramai juga tak dapat nak buat kan? Okey, nombor 5. Fokus bersurat 98 nombor 5. A. 6x tolak 3 lebih besar daripada 15.
Okey, so yang ni tak ada masalah. Kita kena pindahkan negatif 3 dulu. Okay, buat yang negatif 3 dulu tu. Bawa ke kanan, jadi tambah. 6x, 15 ni kena tambah 3. Tak perlu tukar simbol. Okay, 6x, 15 tambah 3, 18. Besar daripada. So, x sama dengan 6 ni dia darab dengan x kan. Dia darab. So, 18 bahagi 6. X lebih besar daripada 3. Betul. 3. Okay. Boleh? Nombor 3. A. B. Okey, B 4 tolak 3. X besar daripada negatif 8. Okey, so sama juga macam tadi. X tu dia darab dengan negatif 3. Lepas tu dia barulah ditambah dengan 4. Dia darab dengan negatif 3 baru ditambah dengan 4. Jadi, kena pindahkan 4 dulu. Pindah dengan 4 dulu. So 4 tu positif kan. Nak hapuskan dia kena tolak 4. Nak hapuskan dia kena tolak 4. Jadi, kita pun negatif 8 ni tolak 4 lah. So 4 ni dah hilang sebab kita tolak. 4 tolak 4 jadi kosong. So negatif 8 tolak 4. Tolak tak perlu tukar simbol. Negatif 12. Okey, X negatif 12 bahagi dengan negatif 3. So tukar simbol tak? Tukarlah. Kena tukar. So negatif 12 bahagi negatif 3, 4. Okey. C. 2 darab 2. X tolak 1 kecil daripada 18. Kemudian D. Okey, kita selesaikan C dulu. Yang ni 2 ni awak kena darab dengan 2x dulu. Kalau awak nampak je ada nombor yang sebelum kurungan dengan dalam kurungan, awak kena darab masuk. Yang luar ni darab masuk dengan yang dalam. Kiranya 2 darab dengan negatif 2x. Darab dengan negatif 2x ni. Lepas tu darab dengan negatif 1. Okey, 2 darab dengan 2x. So dapat 4x. Lepas tu 2 ni darab dengan negatif 1. Negatif 2. Kecil daripada 18. Okey. Lepas tu dapat macam ni barulah kita tengok. Kita nak pindah yang mana. Negatif 2 nak pindah. So, negatif 2 kena jadi tambah 2. Tambah 2 tak perlu tukar simbol sama lagi. Okey. So, 4x lebih besar kecil daripada 20. So, x 20 bagi 4. Bagi positif, tak perlu tukar simbol. Okey? Boleh ABC ni? Boleh tak ABC ni? Okey, sekarang ni kita tengok D. D, X tolak 9 per dengan 6. Macam mana awak tekan kalkulator kalau ada macam ni? Contohlah ada 2 tolak 3 per 6. Mestilah awak tekan kurungan 2 tolak 3 per 6 kan? Awak tekan kurungan dulu kan? Jadi bermaksud kita kena, maksudnya per ni, semua ni per dengan 6. Kiranya X tu dia tolak 9 dulu, lepas tu dapat jawapan, baru bahagi dengan 6. So maksudnya last kali tu dia bahagi 6. Sebab itulah kita kena pindahkan negatif 6 tu dulu. Pindahkan 6 dulu. Bahagi 6, so jadi kena darab
6. Darab 6 lah. Okey, darab 6. Tukar simbol ke tak? Tak perlu. Okey, so X ni tolak 9. So jadi, okey, yang ni negatif 6. Tolak 9 jadi tambah 9. X negatif 6 tambah 9, 3. Okey. Salin jawapan ni. Okey, lepas tu E. Kalau awak nampak macam ni, tak kisah Laris ada sama dengan ke, lebih kecil ke, lebih besar ke, sama dengan ke, tak sama dengan ke. Kalau pecahan sebelah kiri, yang kanan pun pecahan, awak buat darab silang. Awak buat darab silang. Kiranya darab silang tu 2 ni darab dengan 6. 2 darab 6. Lepas tu yang ni darab dengan 3. 3 darab dengan 54 tolak 5x. Simbol, okey, darab ni tak ada masalah lah kan. Dia darab nombor positif je. Tak payah tukar lah. Okay, lepas tu 12. Kecil daripada 3 ni darab dengan 54. 3 darab negatif 5x. Okey, 54 darab 3 berapa eh? Satu enam dua, betul ke? Jadi dapat macam ni kan. Okey, sekarang ni X kita sebelah kanan. So kalau awak nak pindah pun boleh. Nak pindah terus pun boleh. Kiranya pindah semualah. Terbalikkan je lah kan. Terbalikkan je. Sekejap, sorry. Kita pindahkan 162 lah. Pindahkan 162 tu. So sini tambah, jadi pindah jadi tolak. Negatif 15x. Tolak tak ada masalah. Tak payah tukar simbol. 12 tolak 162. Negatif 150. So x negatif 150 bagi negatif 15. Bagi negatif. Tukar simbol. Okay. Berapa? 3. Ya ke 3? 10. Okey. Salin jawapan. Siapa yang tak dapat salin dulu, lepas tu nanti fahamkan. Okey, jom kita buat soalan lagi. Soalan senang saja. Ni bahagian A. Soalan nombor 1, 2. Okey, nombor 1, 2, 3 tu kiranya saya nak tengok jalan kira lah. Buat dan tunjuk jalan kira. 1 dan 2 dulu.
Cikgu, yang nombor 1 tu buat semua ke? Tak, buat yang soalan dia lah. 7X tu lebih besar daripada negatif 49. Lepas tu X dia berapa? Okay.
Okay, semua hantar ya. Tak apa. Jangan risau. Salah ke apa. Hantar je. Hantar setakat yang awak boleh buat. Bagi tahu saya. Kalau tak boleh buat, bagi tahu. Supaya saya tahulah kemampuan awak setakat mana. Saya tolong. Risau ni nak exam akhir tahun dah ni. Dan kalau awak nak berjaya, please lah salin nota. Salin apa yang cikgu buat. Okay, awak teruskan nombor soalan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi hantar dululah 1, 2 tu. Okay, saya tutup share screen dulu sebab saya nak semak jawapan korang. Okay, kejap ya. Ada yang tak faham. Okay, saya share screen sekejap. Okay, soalan nombor 1. Tengok sini ya. Bahagian A. Siapa yang tak faham tu, okay, tengok sini dulu. Nombor 1, 7x lebih besar daripada negatif 49. So, dia tanya bersamaan dengan yang mana. Jadinya dia nak tahu jawapan ni je.
X apa. Sini X ni apa? Kita nak buat apa? Daripada 7X nak jadikan dia X. Itu je. Sama lah macam yang sebelum ni, 7X sama dengan negatif 49 kan. So X kita nak buat apa? 7 ni jadi macam mana? 7 darab X kan. So nak buat apa? Macam tu je lah. Okay, teruskan.
Okay, pada yang boleh buat, Atira, Nurin, awak teruskan je soalan yang lain tu. Okay, sebab kita ramai yang tak boleh nak buat, so kita tolong dia orang dulu, okay? So sekarang ni 7x besar daripada negatif 49. Awak kena ingat x tu dia darab dengan 7. Dia darab. Darab buat, darab. So tak bolehlah awak pergi pindah tolak ke. Ingat dia darab ni. Saya dah bagi tahu banyak kali kan, 7 ni dia darab x. Dia darab x. Jadi macam mana? Okey, saya buat contoh lain. Saya buat contoh lain dekat sini. 2x sama dengan 4 lah. Okey, 2x sama dengan 4 kan. 2 darab berapa jadi 4? 2 darab berapa jadi 4? So mestilah 2 darab dengan 2 kan. 2 darab 2 jadi 4 kan. Okey, dengar So jawapan dia nanti akan dapat 2. X tu 2. 2x sama dengan 4 kan. X tu 2 lah. Jawapan dia nantilah ni. Okey, so sekarang ni 2x sama dengan 4. Okey, 2x sama dengan 4. 2x tu dia darab. Kalau dia tulis macam ni bermaksud darab. 2x tu dia darab. Kalau 2 tambah x tu dia tambah. Okey, 2 tolak x tu dia tolak. 2 per x tu dia bahagi. X per 2 dia bahagi juga. So kalau macam ni 2x ni bermaksud darab. Okey, faham tak? Siapa yang tak boleh jawab tu respon darab. Okey. Jangan malu, semua tak boleh nak buat tu. Okey. So 2x kecil daripada 4. Sama dengan 4. So 2 ni dia darab. Okey, darab. So apabila kita nak tahu x, 2 ni kalau darab, dia mesti bahagi 2. 2x kan, 2 bahagi 2. 2x tu dia kena bahagi dengan 2. Supaya dia jadi 1x. 2 bahagi 2. Dapat 1x kan. 1x. So 1x je lah. 1x tu kita dapat x je lah kan. Bermaksud kita nak tahu x ni kita bahagi 2 lah kan. 2 tu bahagi dengan 2. So belah kanan pun 4 ni kita kena bahagi 2 jugalah. Bahagi 2 juga. 4 bahagi 2 dapat 2. So sekarang ni yang belah kiri ni awak nak tulis bahagi 2 pun boleh. Awak tak nak tulis nak hilangkan terus pun tak apa. Okey, faham ke? Okey, Hanif macam mana Hanif? Hanif dengan Hafizi? Hanif dengan Hafizi senyap je. Yang lain mengaku tak boleh nak buat. Oh, bagus mengaku. So, soalan macam ni, macam mana? Okay, try balik. Try buat. Try buat lagi.
Sekejap baru perasan. Anas Rayyan ada ke dalam ni? Kalau ada respon ya. Anas Rayyan tak ada ni. Jawapan dia dalam negatif. Ya, betul negatif. Okey, jawapan dia
Okey, saya tunjuk So sama juga dengan yang sama dengan ni kan. Anggap je dia ni sama dengan. Tapi tak payahlah tulis sama dengan. Kita anggap dalam kepala je lah, anggap dia sama dengan. Okey. So negatif 49 ni dia bahagi dengan 7. Bahagi dengan 7. So awak ingat yang saya bagi tahu tu. Bahagi 7, jangan tukar simbol. Bahagi positif kan, jangan tukar simbol. Kekal sama je. Okey, so negatif 49 bagi 7 dapat negatif 7. So yang ni sama je lah. Okey, faham? Teruskan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 2 pula. Untuk soalan nombor 2, awak kena darab masuk. Darab masuk. Kalau nampak ni, nombor dekat luar, lepas tu ada kurungan. Okey, so awak darab masuk. 2 darab dengan lepas tu 2 darab dengan negatif G. Darab satu-satu. 2 darab 5 berapa tulis. 2 darab negatif G berapa tulis. Lepas tu 12 ni tak payah. Jangan 2 darab 12. Jangan.
12 ni kekal je lah. Dia tak usik. Kekal je. Lepas tu kan nombor negatif tu, simbol negatif. Contohlah negatif G. Janganlah tulis G tolak. Janganlah tulis G tolak. Negatif G, negatif dekat depan lah. Beza tau. Negatif G dengan beza. Jangan tulis macam tu. Contoh ni, 7, negatif 7. Janganlah tulis 7 tolak. Jangan tulis 7 tolak. Negatif 49 ke. Janganlah tulis 49 tolak. Salah. Saya tak ada ajar macam tu ya. Dua darab dengan negatif G berapa? 2 darab negatif G. Bukan 2 darab 5, lepas tu darab negatif G. Bukan. Darab 1-1. Bukan macam ni 2 darab 5. Okey, 10. Lepas tu darab dengan negatif G. Jadi macam tu. Salah. Bukan jadi macam ni. 2 darab 5, awak tulis 10. 2 darab negatif G. Okey, so negatif 2G. Dia jadi ada 2 jugalah. Dia ada 2 jugalah nombor tu. Darab 1-1. Tak apalah, kita slow-slow malam ni. Sebab ni asas ni.
Okey, lepas yang ni buat apa? Buat apa? Okey. Kalau awak nak pindah yang mana lah? Sini 12 kan? Nak pindah yang mana? Nak pindah 10 lah kan? 10 ke 2G? Okey, kata kalau awak pindah 2G lah. Okey. Dia tak kisah mana-mana Saya tunjuk yang ni lah. Tambah 2G dulu. Kalau tambah 2G, 12 tambah 2G kan. Awak nak pindah yang ni. Okey, kalau nak pindah yang tu jadi tambah 2G. Tolak jadi tambah kan. So, kalau 12 tambah 2G, ni kita tak boleh tambah 2 ni. 12 tambah 2 tak boleh jadi 14G, salah. 12 tak boleh tambah 2 macam ini tak ada G, so tak boleh tambah. Ingat kalau tambah dia kena sama. 12G tambah 2G, 2A tambah A, 3A tolak B, okey, tak boleh. 3A tolak 2A, okey, yang ni boleh. Kiranya yang ni samalah ni. Sama sebutan serupa. Okey, sebutan serupa. Sebutan serupa. Ingat tu sebutan serupa nanti masuk exam akhir tahun tu. Sebutan serupa boleh tambah tolak. Okey, kalau tak serupa tak boleh tambah. Tak boleh tambah. Jadi macam mana? Tak boleh tambah lah, tak boleh jadi 14 lah. 10 kena tolak 12 ke. Ha, 2G tak boleh nak tambah. Dia nak apa? Dia nak G kan? Ikutlah awak nak buat macam mana.
Okey, nombor 2. Berapa dapat G? G, okey, G tu dapat awak bagi perpuluhan lah, bagi perpuluhan. Dapat berapa perpuluhan? Jawapan dia dapat dalam perpuluhan atau pecahan lah. Dia bukan nombor bulat. Jawapan dia bukan nombor bulat. Bukan 9 bukan 8. Dia ada per ataupun perpuluhan lah. Pecahan atau perpuluhan lah. 10 tolak 12. Berapa 10 tolak 12? Negatif 2. 10 tolak 12. Negatif 2. Saya tak salah kira kan? Negatif 2. Okey. Kecil daripada 2G. Sekejap. Soalan. Oh, silap. Saya tengah. Sorry. Sekarang ni nombor 2 kan? Sorry. Sekarang nombor 2 jawapan memang dalam nombor bulat lah. Tengok A, B, C, D kan? Okey. Jawapan dia negatif 1 ke 1. Sorry. Sekarang nombor 2. Untuk nombor 2 ni kiranya 10 tolak 12 negatif 2, 2G. So awak nak buat macam mana? Nak tukar tempat pun boleh. Tukar tempat 2G dengan negatif 2. Kalau 2 kecil daripada 3, so bermaksud 3 besar daripada 2. Dia jadi terbalik lah kan? Terbalik. So sama juga yang ni. Kita boleh terbalikkan dia. So cari G. G dapat berapa? Mana satu jawapan dia? A, B, C, D. Okey. So G awak dapat negatif 2. Nak jadi macam mana? 2 tu dia apa? 2 dia darab dengan G macam yang tadi. Macam yang nombor 1.
Tadi 2 darab dengan G. So awak nak hilangkan 2 macam mana? Macam mana nak hilangkan 2? 2 darab G. Nak hilangkan 2 macam mana? Supaya dia jadi G sahaja. Daripada 2G nak jadi G. So kita bahagi 2. Bahagi 2 dapat G. So sebelah kanan kena bahagi 2 juga. Bahagi 2 jugalah. Negatif 2 bahagi 2. So G kecil daripada atau sama dengan negatif 1. So jawapan dia ialah A. Okey, boleh? Nombor 3. Nombor 3 pun teruskan. Awak guna yang ni cari X. Yang ni nombor 3 ni dapat dalam pecahan ataupun perpuluhan. Jawapan untuk X tu lah. Perpuluhan lah. Saya tunjuk tapi saya nak padam balik. 6X tolak 5 lebih besar daripada 11 kan? So kita tolak 5 ni, tolak 5 dululah kan? Kita pindahkan tolak 5 dulu. Jangan pindahkan 6. Jangan pindahkan 6 dulu sebab X tu dia darab dengan 6, lepas tu tolak 5. So kita buat yang akhir dululah. Tolak 5 dulu. Dia darab dengan X baru tolak 5 kan. Buat yang akhir dulu tolak 5. Jadi tolak 5 ni, kita nak hilangkan tolak 5 sebelah ni. So tolak 5 mesti tambah 5. Barulah dia jadi kosong. Barulah dia jadi 6X sahaja. Kan? Kiranya 6X tolak 5 tambah 5. Kan? Jadilah dia kosong. Jadilah dia hilang. 6X sahajalah. So 11 ni pun kena tambah 5 juga. Jadilah 16 kan. 6X 16. So X kita sini darab. Darab ni. Okay. So 16 kena bahagi 6. Bila darab kena bahagilah. Okay. So dapat berapa ni? Tukar 16 bahagi 6 berapa? Ataupun perpuluhan berapa? So contohlah kan kita ada kita kata X ni okeylah macam ni lah. Harga aiskrim ialah lebih besar daripada RM3. Okey, luar daripada soalan ni. Harga aiskrim lebih tinggi, melebihi, lebih besar. Okey, daripada RM3. Melebihi RM3 macam itulah. So bermaksud berapa harga aiskrim? Harga aiskrim lebih daripada RM3. Berapa harga aiskrim? Boleh jadi RM3.10, boleh jadi RM3.2, boleh jadi RM4, boleh jadi RM5, betul tak? Okey. Faham tak? Harga aiskrim melebihi RM3. So paling kecil lah, harga yang paling kecil aiskrim tu kita boleh kata RM3.10 lah. RM3.10 lah kan harga aiskrim paling kecil. Macam tu lah. Ataupun RM4 ke macam tu, paling kecil. Kalau kita nak nombor genap, kalau RM3, so next tu RM4. RM4. Jadi macam tu lah paling kecil kan. Macam tu. So kalau soalan yang ni, X ni lebih besar daripada 16/6 ataupun 2.66. Harga aiskrim yang melebihi 2.66 tu.
yang melebihi 2.66. So boleh jadi paling minimumnya dalam nombor genap lah, dalam nombor bulat kan. Dalam nombor bulat. So dia jadi 3. 3 je lah, ambil 3 je. Tak adalah 2.7, tak adalah 2.8, tak payahlah, ambil nombor bulat terus 3. Macam tu lah. Okay, so nombor 3 tu macam tu. Lepas tu, okay. Lepas tu awak buat juga nombor 4. 2M lebih besar daripada 5. Apakah nilai yang mungkin bagi M? Nombor 4 yang ni. Lepas tu nombor 5. Untuk nombor 5 awak kena buat 2 lah. 3P besar daripada 12 dengan 5P tolak 4 kecil daripada 31. Ni soalan dalam buku teks kan. Ni soalan khas untuk bagi pelajar yang tak dapat nak buat tadi. Okay. So kita buat soalan, awak buat balik nombor 3, 1, 2, 3, 4, 5, 45. Tapi nombor 5 ni dia ada 2. Ni dalam soalan kan. Nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 ni dia ada 2. So memang kena selesaikan 2 lah. P sini berapa, P sini berapa. Okay. Awak selesaikan, tunjuk jalan kira. Pastikan awak cuba jawab bagi dapat betul lah, bagi dapat yang betul. Okay. InsyaAllah kalau dapat yang betul dah boleh jawab dah exam nanti. Kalau nak kelas lebih secara personal dengan saya. Maksudnya waktu free tu saya ajarlah sikit-sikit. Okay, so itu saja untuk kelas malam ni. Ada soalan? Okay. Okay, sama-sama. Okay, itu saja malam ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Wih, laju.